Assalamualaikum. Ini kita sambung. Kita masuk bab baru iaitu bab 5, rangkaian dalam teori graf. Kita tengok objektif pelajaran hari ini. Di akhir pembelajaran kamu akan dapat mengenal dan menerangkan rangkaian sebagai graf. Kita tengok apa maksud rangkaian. Sebab tu tahun 5, anda telah pelajari sistem rangkaian berkaitan komputer dan dunia internet melalui mata pelajaran TMK. Itu teknologi maklumat lah. Graf digunakan untuk mewakilkan data daripada objek diskrit dan menggambarkan kaitan antara objek tersebut secara grafik dan mudah difahami. Objek diskrit ni maksudnya adalah objek yang berbeza. Dalam bidang dalam bidang matematik, graf ditafsirkan sebagai suatu siri bintik sama ada berkait atau tidak antara satu sama lain melalui garis. Bintik ni maksudnya yang titik ni. Yang dia masukkan kata sama ada dia berkait atau tidak tu maksudnya macam contoh. Katakan saya ada titik 1, 2, 3, 4. Yang ini bersambung. Dia ada 1, 2, 3, 4 bintik. Tetapi ada yang ini masih lagi dikira sebagai graf. Yang ini walaupun dia tidak berkait, maksudnya dia tidak bersambung dengan titik bintik-bintik yang lain. Bintik dikenali sebagai bucu. Dan garis yang mengaitkan dua bucu ialah tepi. So maksudnya macam ni kan. Kalau yang ni dia tak ada tepi. Bucu dia adalah 1, 2, 3. Tepi dia setiap garisan ini. Yang menyambungkan antara bucu ke bucu. Ini contoh. Contoh dalam dunia nyata. Macam rangkaian pengangkutan darat. Contohnya seperti kata ini rumah awak. Daripada rumah awak nak pergi ke sekolah. Daripada rumah pergi ke sekolah, daripada sekolah awak pergi ke kedai. Kedai awak balik ke rumah. So inilah maksud objek diskrit ni tadi, iaitu berbeza daripada rumah pergi ke sekolah, lepas tu pergi ke kedai. So dia punya tepi dia adalah jalan yang awak lalu tu, jalan raya. Ini contoh. Kemudian contoh lagi yang kedua adalah rangkaian sosial. Bucunya adalah individu tu. Maksudnya contoh kali ini awak. Awak berhubung. Macam contoh kata Facebook lah. Ini Facebook awak. Awak berhubung dengan adanya rakan-rakan kawan-kawan awak. Lepas tu adanya ibu bapa awak punya Facebook, adik-beradik awak punya ni semua. So dia punya bucu dia adalah individu ni tadi. Daripada awak, kawan, awak semula nama-nama tu tadi. Dan dia punya tepi dia lah hubungan tu. Seperti itu hubungan ni dengan kawan. Yang ini dengan kawan. Yang ini dengan keluarga. Ni keluarga. So kita tengok dalam graf, kita kena tahu adanya tata tanda. Tata tanda graf merupakan set pasangan tertib iaitu G sama dengan VE. G tu merujuk kepada, awak boleh tengok kat sini, kepada graf. V ialah bucu atau vertex ataupun bintik tu tadi. E adalah edge. Dia punya sisi garis dia ni lah, garis tepi dia sama ada dia boleh garis ni, dia boleh tak semestinya garis lurus. Dia sebenarnya boleh je melengkung. Dan dia boleh juga ada dalam bentuk bulatan. So V ialah set bintik atau bucu. Dia juga dalam bentuk notasi set. Kemudian E ialah set tepi atau garis yang menghubungkan sepasang bucu. Ni. Sama ada dia, kalau untuk V ni dia memang ni je penulisan dia. Maksudnya kita akan tengok contoh macam mana. Kalau untuk dia punya tepi ni, dia boleh sama ada tulis macam ni ataupun yang ini. Kemudian darjah iaitu huruf D ialah bilangan tepi yang mengaitkan dua bucu. Bilangan darjah suatu graf ialah 2 kali bilangan tepi. Maksudnya kalau katalah graf tu awak tahu dia ada 4 bilangan tepi. So darjah dia adalah 4 kali 2. So awak dapat 8. Kita tengok yang ni. Sebelum tu dia ada satu istilah itu graf mudah. Graf mudah ialah graf yang tidak mempunyai gelong atau berbilang tepi. Saya akan tunjuk nanti macam mana graf gelong, macam mana graf berbilang tepi dan graf mudah. Bilangan darjahnya ialah 2 kali bilangan tepi. Ni dia sama. Macam mana pun dia hanya adalah 2 kali bilangan tepi. Itu untuk graf mudah.
So kita tengok contoh. Ini adalah contoh graf mudah, iaitu dia tidak ada, graf mudah tidak mempunyai gelung atau berbilang tepi. Okey, gelung atau berbilang tepi ni maksudnya, okey macam ni awak tengok kan. Hubungannya hanya ada zab satu sekali macam ni. Okey, berbilang tepi adalah apabila, okey kata ni awak tengok 2 dah sambung dengan 3, lepas tu dia ada lagi satu garisan. Okey, maksudnya ada 2 kali 2 dengan 3, lepas tu dia pergi lagi 2 dengan 3. Okey, itu adalah berbilang tepi. Kalau gelung pula, kata contoh dekat 6 ni. Dia pusing, dia pergi balik dekat 6. Itu adalah graf gelung. Okey, untuk graf mudah, dia tidak ada gelung, tak ada berbilang tepi. So, ini adalah contoh graf mudah. Jadi dia kata, okay, yang pertama, berdasarkan graf mudah di sebelah, tentukan V-nya berapa. So, V-nya berapa? Okey, dalam ni ada 1, 2, dia biasanya bucu dia 3, 4, 5, 6. So, untuk penulisannya, awak akan guna V, buka curly bracket, 1 sampailah 6. Okey, so NV dia, awak kira ada 6. Okey, so untuk dia punya E dia pula, E ingat E adalah untuk dia punya garis tepi, iaitu yang menghubungkan dia. Okey, so dia ada 2 kaedah. Kaedah yang pertama tu kalau katalah ditulis macam ni. E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7. Jadi awak punya bilangan tepi awak adalah E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7. Tutup. Jadi bilangan E-nya ada 7. Okey. Itu kalau dia bagi macam ni. Label 1, 2 dekat pada bilangan pada dia punya tepi. Kalau kata dia tak label, kita baca contoh yang ini, dia gunakan dalam bentuk koordinat, iaitu awak tengok ni 1 kepada 2, tu yang 1, 2. Kemudian 1 kepada 5, 1, 5. Kemudian okay, dia bagi pula 2 kepada 3. Tu 2 kepada 4. Lepas tu 3 kepada 4. Okey, 3 kepada 2 tak payah sebab 2 kepada 3 tu tadi dah ada benda yang sama. Okey, kemudian 4 kepada 5, 5 kepada 6. Okey, ini set pasangan dia. Jawapannya tetap sama dengan 7. So, bilangan darjahnya adalah 2 darab E. Iaitu bila ni E ni jadi ada 7. So, 2 darab 7 ada 14. Macam mana nak tahu bilangan darjah tu? Maksudnya sebenarnya macam ni. Okey, bilangan darjah ni awak akan tulis dengan menggunakan huruf D. Okey, D tu awak letak ikut simbol bucu awak dalam kurungan. Okey, kata untuk bucu yang pertama. Okey, bucu pertama dia ada keluar 1, 2. So, darjah dia 2. Sekarang awak tengok pula kepada bucu yang kedua. Okey, sekejap tadi cikgu tulis balik. Okey, sekarang awak tengok. Untuk yang D2, okey, dia keluar 1, 2. So, 2. D3. Okey, ini 3. Okey, 1, 2 juga. Okey, D4. Okey, ini 4. Okey, 1, 2, 3. D5. Tengok. 1, 2. D6. Tengok 1, 2. Okey, bila awak jumlahkan dia, D5 pasal saya tulis 6 pula. D5 tu 3, 1, 2, 3. Maaf ya. Okey, so awak kira 2 campur 2, 4. 6, 9, 12, 14. Okey, ini maksudnya. Boleh? So, sekarang kita tengok pula contoh yang kedua. Dia suruh nyatakan bilangan bucu, tepi dan darjah bagi graf mudah berikut. Okey. So, awak tengok. Bilangan bucu dia ada, awak tengok dia nombor terus. Ada berapa? Ada 7. Okey. Bilangan tepi dia ada, okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, bilangan darjah dia adalah okey, 2 darab E. Tak payah nak ni, awak ingat formula je. Okey, jadi 2 darab E, so 2 darab 7. Jadi awak dapat 14. So, kalau yang ni pula. Okey, yang ini.
Okey, awak tengok B. Okey, dia kata dia nak bilangan bucu. Bilangan bucu adalah V. So, awak kira ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bilangan sisi tepi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, dia punya bilangan darjah pakai huruf D kecil iaitu 2I. Jadi, 2 darab 9. So, dapat 18. Okey. So, sekarang ni kita tengok definisi. Maaf ya, ni tertinggal pula I. Definisi berbilang tepi dan gelong pada graf. Okey, ikutkan tadi cikgu dah terangkan apa maksud berbilang tepi dan juga gelong. Okey, berbilang tepi melibatkan dua bucu. Kaitan antara dua bucu tersebut dinyatakan melalui lebih daripada satu tepi. Bilangan darjah adalah 2 kali bilangan tepi. Gelong pula melibatkan satu bucu tapi bentuk lengkung atau bulatan yang berbalik kepada bucu asal dan bilangan darjah set gelong ialah 2. Okey, ini adalah berbilang tepi. Okey, yang ini adalah contoh gelong. Okey, yang bila dia hanya dihubung sekali je macam ni, dia pergi ni, ini namanya tepi. Tapi bila kalau dia ada ni, pasal ada lagi satu garisan ni bukan, tu adalah berbilang tepi. Okey, katakan graf sebelah dilukis dalam bentuk set pasangan tertib. Maka, okey, V dia memang awak ambil ni lah, A, B, C, D. Okey, dia punya E dia adalah, okey, dia ada dua pilihan. Sama ada awak pakai kata AB, AE. Okey, macam ni, AB. Okey, sebab AB dua kali. Kemudian BC. Itu CD. Okey, CD. Dia ada satu dia CD je lah. Lepas tu BD. Lepas tu AD. Dan ada DD. Yang DD ni sebab dia ada pada titik yang sama. Atau awak hanya tulis je. Okay, ni ada, tengok ni ada label ni. E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8. Okay. So, nampak? Kat sini macam ni dia tulis huruf yang sama. AB dia ulang. Tapi kalau macam ni dia hanya tunjuk tapi benda tu sebenarnya sama. E1 dengan E2 tu adalah tepi AB. Yang ni adalah untuk tepi AB yang pertama. Yang ini adalah untuk tepi AB yang kedua. Okey, contoh 3. Rajah di sebelah menunjukkan suatu graf yang mempunyai gelong dan berbilang tepi. Dia suruh nyatakan V nya ada apa dan juga bilangan B dia. B dia E iaitu dia punya tepi dia dan bilangan tepi dan bilangan akhir sekali bilangan darjah. Okey, jadi dia punya V dia adalah P Q R S T U. Okey, macam ni dia tulis. So dia punya tu adalah 1 2 3 4 5 6. Okey. Dia punya E dia adalah okey PU. Okey, saya buat yang ni dulu. Lepas tu PQ. Kemudian QR. QU. Lepas tu RS. RT. Ini gelong SS. ST. TU. Jadi kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So awak dapat sini 10. Okey. Bilangan darjah dia adalah memang formula dia mesti 2 darab E. So 2 darab 10 dapat 20. Ini dia punya pemungutan bilangan darjah dia. Okey, bucu P dia ada 1, 2, 3. Bucu Q 1, 2, 3. Okey, bucu R 1, 2, 3. Bucu S 1, 2, 3, 4. Okey, ingat balik tadi, ada nota tadi dia kata bilangan bucu dia adalah, kalau yang gelong adalah 2 kali. Sebab maksudnya dia pergi macam ni dan dia pergi macam ni. Okey, bucu T ialah TR. Okey, ni 1, 2, 3. So dia 3. Bucu U 1, 2, 3, 4. So bila tambah dapat 20. Okey. Kemudian yang keempat, lukis satu graf mudah mengikut maklumat yang diberikan. Okey, dia dah bagi awak punya bucu.
Okey, kemudian dia dah pergi bagi dia punya sambungan dia. Okey, ini contoh. Katalah, okey, untuk mudah, biasanya lukis dia dalam titik tu, awak letak dia di dalam bulatan supaya mudah awak nak lukis. Okay, maksudnya contoh macam ni. Cikgu buat 1, okay, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 dalam bentuk bulatan. Okay, sekejap cikgu tunjuk. Okey, mana tadi ni? Okay, kadang cikgu tambah. Okey, new slide. Okey, slide kosong Sekejap ya. Okey, cikgu letak kat sini. Senang sikit awak nak tengok. Cikgu akan lukiskan. Okey, kita kecilkan sini. Okey. Kata dia kata tadi. Okey, saya kata buat dalam bentuk bulatan. Saya 1, 2, 3, 4, 5. So daripada tak kisahlah awak nak daripada 1, 2, 3, 4, 5. Okey, so awak tengok dia kata 1 kepada 2. Sambung. Okey, 1 kepada 4. Okey, kemudian 1 kepada 5. Kemudian 2 kepada 3. 2 kepada 4. Okey, 3 kepada 4. So, awak dapat ni gambarnya. Sama tak? Okey. So, kalau kata pula yang kedua, dia ada berapa? Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. P, Q, R, S, T, U. Okey, so awak boleh tengok. Okey, P kepada U, P kepada T. Okey, Q kepada T, Q kepada S, R kepada S, R kepada U. Okey, nampak? Gambar tu boleh jadi tak sama. Yang penting, okey, saya sebagai pemeriksa akan cek betul tak sambungan awak. Tak sebenarnya gambar awak fix untuk macam ni. Dia boleh jadi macam ni. Kalau kata pergi label lain lagi pun, dia akan jadi jawapannya pun lain. Okey, contoh 5. Dia suruh lukis satu graf berbilang tepi mengelung mengikut maklumat yang diberikan. So, boleh cek lah benda ni tadi Okey, kalau yang macam ni, ni sebab yang ada bergelung. Awak tengoklah bila kalau dia kata dia ada PP. PP maksudnya dia gelung dekat ni. Okey, itu contohnya. Kalau yang ni dia mesti RR. Awak tengok ada tak RR? Ni ada RR. Okey, yang ini berbilang tepi. So, awak akan tengok 34, 34. Ataupun dia akan bagi 43, 43. Tapi biasa dia akan pakai nombor ikut macam ni. 34, 34. So, ni. Okey, boleh. Kemudian contoh 6. Tentukan sama ada satu graf boleh dilukis bagi bilangan darjah yang diberikan. Okey. Biasanya bilangan darjah itu mesti dalam bentuk nombor genap. So, bila kalau awak tengok 1, 2, 3, 4, 5 ni, awak kira 3 campur 2, campur 2, campur 1, campur 3 dapat 11. So, dia tidak boleh dilukis kerana dia adalah ganjil. Okey, kalau yang B ni, awak campurkan dulu darjah dia berapa. Kalau darjah dia dapat nombor genap, maka dia boleh dilukis. Sebab formula dia adalah 2 darab E. Apa-apa je nombor, tak kisah dia nombor genap atau nombor ganjil, bila dia darabkan dengan 2, dia akan akhirnya menjadi nombor genap. Ingat ini adalah formula bilangan darjah. Okey. So, untuk ini saja yang cikgu nak ajar hari ini. Nanti buat latihan. Terima kasih.